Aku terfikir dulu macam mana diorang ni boleh buat 4 tahun hidup sebagai nomad dari satu negara ke satu negara dengan van. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa, sebelum tu jangan lupa siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe sebab aku ada banyak gila cerita yang nak kongsikan dengan korang. Baru ni aku ada ternampak satu post oleh MHZ Eco Venture macam tu lah. Okay, satu page ni yang diorang ni ada buat lah servis untuk camper van. Jadi dekat satu post tu dia post ada seorang Mak Saleh ni pergi untuk beli something atau betulkan something dekat diorang lah. Aku ternampak satu post seorang geng dari camper van life, okay, selama 4 tahun dan sekarang dia orang ada kat Malaysia. Dah 4 tahun atas van bersama dengan isteri dan anak dia. Benda ni buat aku recall balik tau satu cerita. Aku terfikir dulu macam mana diorang ni boleh buat 4 tahun hidup sebagai nomad dari satu negara ke satu negara dengan van life. Okay, bawa van masuk satu negara ke satu negara lah, overland lah. Aku terfikir macam mana diorang buat diorang ni tak ada komitmen ke, diorang ni tak ada kerja, macam mana diorang boleh dapat duit. Aku pernah terfikir tau benda tu. Dekat Malaysia aku tengok lah mostly ada lah kot orang yang nak buat, tapi dia tak ramai lah. Masih aku boleh katakan segelintir lagi masih tak ramai yang buat. Dan aku pernah plan lah nak buat coming soon. Memang aku plan nak buat benda tu, cuma aku tengah buat preparation lah sekarang ni. Sekarang ni buat camper jalan dekat-dekat dulu kan. Okay. Tapi aku ada plan nak pergi ke Thailand, naik kereta sampai ke Vietnam, sampai ke China. Aku ada plan benda tu, dan itu menyebabkan aku terfikir macam mana diorang ni boleh hidup tanpa bekerja. Macam mana diorang buat duit. Benda ni recall aku balik masa aku pergi dekat Turki, dekat Pamukkale. Masa tu aku terserempak dengan seorang camper juga daripada Europe lah. Aku tak ingat lah dia daripada mana, tapi kita orang sempat berborak lah. Aku berborak dengan dia sampai aku tengok dia macam okey. Jadi aku macam kau boleh tak sharekan dengan aku satu tip macam mana aku pun boleh buat benda ni. Masa tu camper yang aku jumpa ni pun lebih kurang lah 3 tahun macam tu lah, 3 tahun lebih, belum cukup 4 tahun lagi lah. Dia pergi dengan anak dia pergi dengan wife dia lah. Aku tanyalah dengan dia macam mana dia buat, macam mana kau boleh travel dengan selama 4 tahun tanpa kau bekerja. Aku tekak lah, aku pelik lah masa tu kan. Dia tak gerkut ilmu dia share dengan aku. Dia kata very simple sir. Dia kata macam ni, first dia ada 2 bahagian kau kena selesaikan sebelum kau van life. Macam mana aku buat, dia cakap macam tu. Dia kata ada 2 bahagian penting kau kena buat preparation. Benda ni paling besar. Ok, 2 bahagian ni adalah, bahagian pertama adalah mindset. Ok, dalam bahagian pertama sekali adalah mindset. Aku cakap mindset yang macam mana? Dia kata mindset untuk debt free. Kau bebas hutang. Sebab dia cakap aku, kalau kau bebas hutang, kau boleh terbang tinggi dan kau boleh fly freedom. Dia cakap dengan aku macam tu. Tapi selagi kau terikat dengan debt, selagi tu juga kau tak akan boleh travel macam mana aku buat. Dia cakap macam tu. Tapi aku tanya dia, kau tak ada rumah ke? Kau tak ada komitmen ke kat negara kau? Dia kata aku dah settlekan semua. Bila aku tengok balik umur dia, tak ada tua sangat, tak ada muda sangat, range dalam mungkin awal 40-an atau lewat 30-an. Sebab aku tengok anak dia kecil lagi. Kedua, Mak Saleh kan dia nampak tua sikit kan, dia nampak lebih matured. Jadi aku rasa range umur dia macam tu lah. Dia kata dia dah settlekan semua. Rumah dia just a small house untuk living. Lepas tu dia dah settlekan apa yang sepatutnya dia settlekan dekat sana, including dia punya hutang-hutang dia sebelum ni lah. Semua dia dah settle. Kedua, dia cakap dengan aku, mindset kedua yang kau kena install dalam kepala kau kena pasak dalam kepala kau adalah minimalist lifestyle. Minimalist lifestyle ni nanti aku akan cerita penuh lah dekat bahagian lain. Okay, tapi dia cakap dengan aku memang engkau kena minimalis dalam apa benda pun dalam kehidupan ni. Baik barangan kau tak perlu ada fikirkan nak hias rumah gila-gila. Contoh engkau tak perlukan kereta yang gah. Kau just pakai untuk basic
minimalis, seminimum yang boleh. So kalau kau ada kereta, contohnya kereta tu hanya untuk menggunakan keperluan kau lah, senang cerita, benda keperluan lah. Minimalis, dia tak ada collector, tak ada nak simpan collection kasut ke, tak ada. Itu minimalis punya konsep. Okay, so dia kata settle bahagian pertama. Okay, kalau kau settle bahagian pertama, bahagian mindset, kau kena ada bahagian kedua. Dia kata bahagian, aku cakap lah bahagian kedua ni apa benda. Dia kata bahagian kedua ni adalah bahagian yang membolehkan engkau travel. Tadi engkau dah boleh dah travel, tapi masih lagi tersangkut dekat bahagian dua, iaitu financial part. Okay, financial part, aku pun sajalah nak korek-korek dengan dia kan, apa benda financial part. Aku pun terfikir juga, kau kerja apa ni doh kan, kau boleh travel sampai 3-4 tahun tak payah fikir. Dia share lah dengan aku, first kau kena ada multiple stream of income. Dan multiple stream of income ni dia adalah pasif. Kau buat sekali dan kau dapat berkali-kali. Lebih kurang macam tu lah. Kerjanya mungkin sekali ke 5 kali, lepas tu kau akan dapat berulang-ulang kali. Itu maksudnya passive income. Dan dia terkata dia punya passive income ni bukan satu, tapi multiple passive income. Dia kata untuk van life ni dia dah boleh buat kira bajet. So multiple tadi tu dia boleh buatkan dia travel. Dan dia cakap dengan aku, untuk backup plan dia juga masih buat active income. Aku cakap lah, active income pun dia masih buat Ya, dia kata dia masih bekerja tapi remotely bekerja. Aku cakap lah, dia owner the business ke atau dia bekerja? Tak, dia kata dia bekerja tapi ada kontrak lah, maksudnya dalam masa setahun. Dalam masa setahun dia masih kerja remotely. Dia kata dia buat coding macam tu lah. Dia berkaitan dengan programming lah. Okay, dia berkaitan dengan programming. So kalau ada benda company atau dia punya boss minta, dia akan buat lah. Aku cakap tu freelance ke? Dia kata boleh dikira macam freelance lah, tapi dia terikat, bukan, maksudnya company tu masih memerlukan dia. Dia kata ada 1-2 company yang masih boleh buat dia active income lah. Maksudnya kalau dia buat, dia dapat duit. Kalau dia tak dapat buat, dia akan sub dekat kawan dia, tapi dia still dapat dia punya income. Last but not least, dia kata adalah side hustle. Okay, dia masih buat side hustle. Aku macam terkejut walaupun dia travel 4 tahun, tapi dia masih ada side hustle atau side income dia. Aku cakap, wah, benda tu dia kata tak perlu besar, yang penting dia dapat bertambah sikit pun jadilah. Kalau sehari dapat RM10 pun dah bagus. Contohlah, dia kata dolar dalam tu, kalau kau dapat $10 pun, which is a good, dia cakap macam tu. Tapi benda tu kadang-kadang dia kata minta tolong wife dengan backup kan, yang penting income tu tetap masuk. Jadi dekat sejak aku jumpa dia 2018 tak salah aku pun bercita-cita juga one day aku dapat van life macam tu okay, aku dapat mengembara dengan camper aku untuk pergi ke banyak negara dan hidup secara macam tu kau still buat duit dan kau masih boleh travel. Okay, kalau korang pun berhajat ikut apa yang camper experience tu cakap, okay, melainkan korang memang anak orang kaya lah, dah memang ada 1 juta dalam akaun, kau nak pergi kau pergilah. Aku cerita ni yang bukan anak datuk, anak orang kaya, okay, bukan anak jutawan. Inilah cara dia. Jadi semoga bermanfaat. Korang ada pendapat juga, korang boleh komen kat bahagian bawah. Jumpa next video. Assalamualaikum. I was found here. You come